mana kita tahu dia tengah charge? Iaitu kalau kita ada power supply. Kalau tak ada power supply, so kita tengah discharge, maksudnya kita tengah gunakan kapasitor. So pada kes ini, bila ada power supply, charges begin to accumulate on the plates. On the plates of apa? Of kapasitor. Kapasitor kita tadi kosong. So kita sambungkan power supply, so dia tengah masukkan charge. Bila makin banyak dimasukkan charge, apa berlaku adalah, awak tengok kat sini, dia akan letak sebelah-sebelah dia punya charges positif dengan negatif. So bila masuk positif dengan negatif, hari tu saya ajar parallel plate kan, macam mana nak kira dia punya potential difference. Kalau sini positif 100, sini negatif 100, so dia punya potential delta V dia berapa? Berapa? 200 kan? Kan? 200 kan? So maksudnya makin banyak charge dimasukkan dalam itu. So sekarang dia positif dengan negatif ini, makin banyak charge dimasuk, potential difference dia makin besar. Understand? Alright, so what is the U, iaitu energy stored, iaitu kerja, work, bringing the small charge, work done in bringing the small amount of charge from battery to the capacitor. So W is equals to VQ. Ini ada dalam list of formula. W is equals to VQ. Ni ada dalam list of formula. So kalau kita integrate terhadap, dan Q is equals to, ni kita baru belajar last week, Q is equals to CV. Ni. So kita integrate terhadap Q. So dapat integrate terhadap Q. So dapat formula U is ataupun W is equals to half Q squared over C. So do not worry, this one is in your list of formula. It's just that you have to know how to derive the equation. Ingat step yang ini sajalah. Ini. Tulis ini pun dah dapat markah. Alright. And then macam mana nak dapat lagi 3 formula yang lain ni? 2 formula ni, ada lagi 2 formula. So awak derive daripada formula yang asal yang ini. Ini formula asal. U sama dengan setengah Q squared over C ni. Tapi kita tahu Q is equals to CV. Saya gantikan sahaja tempat Q ini. So masukkan dekat sini setengah Q squared, so CV squared, so bagi dengan C, so dapatlah formula yang kedua, setengah CV squared. Understand? Alright? Angguk, terangguk. Tanya nanti blank. Kau tengok wayang kan? Ni anak saya cakap wayang pacak. Seronok lah tengok wayang pacak Alright, so formula seterusnya, ni adalah formula asal. U sama dengan setengah Q squared over C. Dan kita gantikan C. C is equals to Q over V. So gantikan kat bawah ni. So kita dapat, gantikan kat sini. So setengah Q squared over Q over V. So kita dapatlah formula yang seterusnya adalah setengah QV. Itu how you derive the formula. It is in your LO. So, no charges will accumulate on each plate if the capacitor is not charged. Power supply saja, so charge akan letak. Ingat, capacitor ni macam sebuah bekas yang untuk menyimpan charge. Power supply saja kita on saja, so charge pun akan masuk di dalam capacitor. Understand? Alright, so soalan yang ini itu kita dah check, kita dah tengok. So soalan yang seterusnya adalah yang ini kita dah tengok effective capacitance. So awak tahu ini series, kemudian dia parallel dengan yang atas. Charge stored in the capacitor. Awak tahu kalau series apa yang sama? Series apa yang sama? Q, charge yang sama. Apa yang berbeza? V dia kan, V is equals to V1 plus dengan V2, isn't it? Kalau parallel apa yang sama? V sama, dia punya Q is equals to Q1 plus dengan Q2. So yang itu wajib ingat dalam kepala. Kena tahu. Alright, so soalan seterusnya, the energy stored in the capacitor C3. Soalannya nak cari energy stored dalam C3 saja. Tapi kita dah cari dia punya charge, kita dah tahu dia punya V, so tak ada masalah. So just guna formula sahaja. So U3 saja dia nak.
So U3 is equals to setengah Q3 over C3. Q3 squared So sebab kita dah tahu dia nak charge pada yang kapasitor itu sahaja. Energy stored pada kapasitor itu sahaja. So mesti masukkan Q3 dengan C3. Ini just gunakan formula. So tak ada masalah sangat. Boleh? Boleh? Ni saya dah tertinggal hari itu. Alright, so sebenarnya hari ini saya nak masuk adalah charging dengan discharging process. Charging and discharging of a capacitor. Awak dah buat eksperimen. Yang awak buat eksperimen last week adalah proses apa? Discharging. Kenapa? Sebab awak buka switch kan. So awak gunakan capacitor untuk awak tengok apa berlaku dengan current. Awak tengok reading of apa? Current kan? Current dia makin lama makin berkurang. Over time, so awak nampak discharging currentnya makin berkurang. Alright. So kita tengok untuk charging. So yang ini adalah LO nya. LO, awak kena tahu tau is equals to RC, which is also in the lab already covered. So ini adalah discharging punya formula. Dan ini adalah formula untuk charging. Kalau awak tengok formula ni, awak tengok kalau discharging, Q sama dengan Q0. Q0 ni apa? Maximum charge. Q0 tu maximum charge. Ini adalah eksponen negatif T over RC. RC apa formula untuk siapa? Untuk tau. Tau tu ialah apa? Time apa? Time constant. Untuk apa? Time constant untuk apa? Untuk apa? Kalau charging menjadi berapa? Time constant. Awak cari time constant ni. Time constant untuk apa? Kalau charging menjadi berapa persen? Awak punya sekarang ni awak bateri handphone. Awak pun time. Ambil masa. Once awak punya bateri handphone kosong ni, awak pun plug. Sekarang berlaku proses apa? Charging. Awak pun ambil masa dengan stopwatch. Plug on saja, awak start stopwatch. Bila sampai 63%, awak pun ambil dia punya masa. Berapa minit agaknya ambil masa sampai 63%? So, kalaulah masa dia ambil 2 minit, 2 minit ni apa? 2 minit ni apa? Time constant. Tau. Tau ialah time constant masa dia ambil untuk kalau charging menjadi 63%. Kalau discharging menjadi kau buat eksperimen kau ni? 37%. 63 plus 37 dapat berapa? 100 lah. So ingat macam tu. Tau ialah time constant. Untuk apa? Charging 63. Untuk discharging 37%. Understand? Alright. So tengok formula. Kalau ini adalah discharging. Ini masih LO ni. Ini kalau discharging, kalau charging. Formula dia sama Q, ini Q tapi ni 1 minus exponent. Ini untuk charging. Tengok kalau V tak ada. Okey, list of formula. Kita tengok list of formula sekejap. List of formula dalam buku nota ni tak ada. Dia dalam buku soalan awak. Nanti Nanti. Alamak, lambat lah. Kita tengok dekat OneNote lah. Tengok ni. Ni awak semua ada formula ni. Okay, this one. Ini energy. U sama dengan setengah. Ni semua ada list dalam list of formula. So tak perlu hafal. Just pakai formula. Awak kena tahu. So Q. Q sama dengan Q0 exponent negatif T over RC. Ini untuk apa? Charging ke discharging? Korang ada formula tapi tak tahu nak pakai waktu bila pun bahaya. This one nombor 13 untuk discharging. Untuk 14 untuk charging.
So kita boleh tukar Q dengan V. V sama dengan V0 eksponen negatif T over RC. Negatif T over RC. Itu untuk siapa? Charging, discharging untuk V pula. Dia pakai formula yang sama saja. Sekejap so kita sambung. Alright. So charging process. Sekarang dia adalah charging process. Kenapa saya kata ada charging? Kenapa charging? Ada apa? Ada apa sekarang ni? Apa tanda charging? Yes, ada power supply. Ni, ada bateri. Lepas tu saya pun tutup switch. So litar dah lengkap. Bila litar lengkap, kapasitor ni asalnya apa? V asalnya kapasitor dia kosong. Q asalnya kosong. Tak ada charge, tak ada potential difference. Alright, potential difference tadi berlaku sebab apa? Bila charge masuk, negatif pergi satu plate, positif pergi satu plate. So dia punya potential difference makin tinggi. Faham? Alright. So sekarang ni bila switch close sahaja, ni switch ni close sahaja. So apa yang berlaku adalah elektron akan flow melalui plate negatif, isn't it? So current asalnya elektron flow. So current asalnya adalah I0. Current dah maksimum. Current maksimum. Proses apa ni? Charging. Ni proses apa ni? Charging charging. Current dia maksimum. So current flow dekat sini, so elektron, so current flow ikut positive plate kan? So elektron ikut negative plate kan? So elektron flow kat sini dan dia akan accumulate dekat sini dia punya charge negatif dekat plate B. Dan dia meninggalkan charge positif dekat plate A. Dan dia pun flow melalui resistor. Resistor kita contohlah kita punya lampu ke apa. Hari tu kan kita letak resistor juga kan? Dia eksperimen. Okey. So, akhirnya bila elektron tu makin banyak, maksudnya charge ditinggalkan dekat situ. Apa berlaku? Daripada Q ni kosong, akhirnya menjadi berapa? Menjadi maksimum Q0. Current flow saja dia tinggal charge. Current flow saja dia tinggal charge. V tadi daripada kosong akhirnya menjadi apa? Maksimum, iaitu sama dengan V0. Faham tak? Faham tak ni? What about the current? Current asalnya apa tadi? Maksimum kan? Ni proses charging ke discharging? Charging. Current asalnya maksimum, tetapi bila dia tinggalkan elektron di sini, proton di sini, positive charge, makin lama makin current itu makin berkurang, menjadi kosong. Understand? Untuk charging process, charge dengan voltage menjadi maksimum tetapi current menjadi kosong. Kenapa? Sebab bila dia dah tinggalkan kat sini, tinggal, yang ni pun tinggal, so dia punya wider, dia punya nak merentas tu makin jauh. Makin jauh, makin lama dia tak boleh nak rentas dah. Current tu dah tak boleh rentas. So akhirnya menjadi kosong kat situ. Alright. So kalau kita tengok graf dia tadi, okay, so V, tengok ni, V daripada kosong di sini, kosong, akhirnya dia charging, so akhirnya menjadi V0. Faham? So 0.63 V0 ini, kalau kita tengok graf ni, kalau awak dah buat graf, awak tahulah. So kita extrapolate. So kita cari masa dekat sini 0.63%, 63%. So ini masa yang dinamakan sebagai tau ataupun time constant. Understand? So sama juga dengan charge. This one is charge daripada kosong menjadi Q0. So 63% adalah tau. What about current? Current tadi saya kata daripada banyak menjadi kosong. So I0 kepada kosong. Dia tak boleh reach, dia tak boleh touch ni adalah graf ni, dia tak boleh touch. Dia akan jadi straight saja. Dia tak kena pada paksi. So ini adalah 37%. Ingat, walaupun charging process
Q dengan V dia menjadi maksimum, tapi currentnya akhirnya menjadi kosong. Macam discharging. Ada soalan? Tak ada? So dia punya formula this one, tengok 1 minus exponent ini adalah tanda untuk discharging proses. Charging. Q sama dengan Q0 1 minus exponent. Tengok formula ni, negatif T over RC. Tengok buku awak, nampak tak negatif dia? Nampak highlight kan? Dia adalah negatif ya. Jangan tinggal yang itu. Negatif T over RC. Buku tak nampak sangat saya rasa sebab nak punya dah nak jimat. Sampai berapa slide satu buku tu. Kan? Nampak So dia adalah negatif T over RC. Make sure guna formula yang betul. Alright, so sama juga V sama dengan V0 1 minus exponent negatif T over RC. Ini formula untuk charging. Tapi untuk discharging, current tengok I is equals to I0 exponent negatif T over RC. So ini adalah untuk formula discharging. Terbalik tadi dengan tadi 1 minus kan. So ini tak ada minus Ini untuk discharging. Alright. Ada soalan? Ada soalan setakat ni? Tak ada? Belum? Okay, nanti saya tanya. Alright. So kita sekarang masuk pada discharging process. So bila discharging, ada power supply tak? Tak ada. Sebab kita nak gunakan kapasitor sebagai punca bateri kita kan? Alright, so kapasitor sebagai punca bateri. So, tolong betulkan figure dekat buku awak. Mula-mula dia lukis, buku awak dia lukis kapasitor belah kiri. Saya tak nak. Ni tak nak ni. Padam. Guna liquid paper, padam. Cancelkan. Gantikan dia sebelah kanan. Sebab kapasitor waktu charging tadi belah kanan. Saya nak awak nampak belah kanan juga. Kapasitor sekarang berada di belah kanan. Sekarang kita dah tak ada power supply. So elektron pun berubah dia punya direction. Tukar berubah arah direction of electron direction. So kita sekarang pakai kapasitor kita belah kanan. So elektron pun dia bergerak daripada plate negatif kepada plate positif. Dah? Okay. Alright. So, elektron bergerak. Tengok arah elektron kena tukar. Hati-hati. Alright. So, apa yang berlaku? Bila kita onkan switch saja di sini, kita close the switch. So, sekarang circuit dah lengkap. So, contoh kita letak kat resistor ni kita letaklah lampu ataupun kita punya bell, loceng. So, kita letak kat situ alat kita. Okey, so sekarang kapasitor, apa yang berlaku adalah asalnya kapasitor ni berapa dia punya voltage? Potential difference ya? Apalah kosong, kita dah charge kan? Maksimum lah, iaitu V0 lah. Apa dia punya charge? Q0 lah. Sebab dia penuh dekat situ. Kita dah charge tadi. So sekarang kita nak charge, discharging dia lah. So apa yang berlaku adalah, so elektron. So I nya asalnya kalau kosong macam mana nak pakai untuk alat elektrik awak? Current tak ada. I nya adalah I max. Tapi I max nya daripada siapa? Daripada kapasitor. Tadi waktu charging I daripada siapa? Power supply. Power supply.
Understand? So dia I tetap juga I naught. Tapi pada kes ini dia adalah pada kapasitor. So I-nya adalah I naught. So charge mode adalah Q naught dan V dia adalah V naught. Semua ni maksimum asalnya. Lepas tu kita pun pakai. Bila pakai, elektron ni akan bergerak daripada plate B kepada plate A melalui resistor. So apa jadi dengan elektron dah pakai ni? Makin lama makin kurang lah sebab dah dia neutralizekan yang negatif, neutralizekan yang positif tadi, isn't it? So apa jadi makin lama kurang? Akhirnya Q menjadi kosong, I pun menjadi kosong, V pun menjadi kosong. Akhirnya bateri pun, bukan bateri, awak punya kapasitor pun drain, habis, kosong. So this is discharging process. Kalau kita tengok dia punya graph, okay, so sama juga. So V daripada penuh V naught tadi, kita dah isi potential difference dalam kapasitor menjadi kosong. So 37% of V naught is the tau, sama saja. Q pun daripada Q naught menjadi kosong, 37 of Q naught is the tau. Dan tengok I daripada I naught menjadi kosong, 37% is the tau. Apa beza dengan graf tadi? Satu dekat atas, betul tak? Ni grafnya daripada atas ke bawah ni. Satu lagi tapi dia tetap daripada I naught. So ni daripada I naught ni kat bawah ni kepada kosong, sama juga. Cuma satu tu positif, satu tu negatif. Kenapa? Kalau awak tengok, saya highlightkan warna kuning ni. Okey, ni current flow. Ni discharging Discharging current dia punya, current pula. Elektron dia adalah arah apa? Clockwise ke anti-clockwise? Clockwise Clockwise. Kalau lah charging tadi, kalau charging tadi awak tengok current dia adalah anti-clockwise. So maksudnya direction of current sahaja yang opposite. Understand? Do you understand? Yes. Okay, highlightkan dekat awak punya figure tu current flow tu. Satu positive direction, satu negative direction. Supaya kita nampak. That's why dia punya formula positif dan negatif. Tu sebab saya tukar tempat kapasitor tu belah kanan juga supaya awak nampak. Asalnya kapasitor memang belah kanan kan? Alright. So, tapi dekat sini ada nota bawah tu. Okey, kejap So this is the formula untuk discharging. Q sama dengan Q naught exponent negative T over RC. V sama dengan V naught exponent negative T over RC. So tak ada masalah. Tetapi I sama dengan negative I naught exponent negative T over RC. Negative itu menandakan current direction is opposite daripada charging process. Understand? Okay, tetapi ada note tepi tu. For calculation, the negative sign can be ignored. Maksudnya, kalau kira current, tak kira lah charging ke discharging, formulanya sama. Tak ada negatif. Alright? Okay. So, time constant tau ialah relaxation time. Tau is equals to RC. So, unitnya second sebab tau tu adalah masa. Masa. So, apa maksud tau? Kalaulah dia charging, tengok ni, time required untuk 63% of maximum charge. Ini time charging. Time discharging 37. Time required of capacitor decreases to 37% of maximum charge. Tapi untuk current, tengok charging ke discharging, current akan drop menjadi 37%. Sebab apa?
Untuk charging ke, untuk discharging ke, current tetap berkurang. Understand? Oh ni panjang ni teori-teori ni. Awak kena faham cerita je sebenarnya. Okay, now example, exam, calculation. So contoh. So sekarang kita ada RC circuit. Battery has fully charged. The capacitor. So sekarang capacitor dah fully charged. So dia punya circuit asalnya macam ni. Kalau tengok circuit ni, mula ni S adalah switch. Dia sambung ke sini. So dia akan chargekan lah. Capacitor akan fully charge. Daripada siapa? Daripada power supply kat sini. Kemudian pada T sama dengan kosong, apa yang dia buat adalah switch ni dia sambung sini. So kat sini dah tak ada lah switch. So dia sambung sini. So sekarang berlaku proses apa? Berlaku proses apa? Discharging lah. Betul tak? Tadi dia charging. Sekarang bila awak bayangkan ni, saya tak boleh nak padam ni. Macam mana saya nak padam? So sekarang ni dah tak ada dah wire kat sini ni. Tak ada wire. Tak ada wire. So sekarang dia punya circuit ni adalah berlaku proses discharging. Sebab tadi dia dah charge fully kan kapasitor ni. Sekarang bila dia sambungkan dekat sini, so sekarang berlaku proses discharging. Understand? Alright, so kena kenal pasti dia charging ke discharging. Okay, so asalnya dia kata battery voltage we note is 12 volts. 12 volts. So maksudnya dia charging kepada kapasitor tu 12 volt lah. Capacitance dia adalah 3 microfarad. The current is observed. Tengok, kena fahamkan ayat ni. To decrease to 0.545 of its initial value. So saya nak tukarkan dia dalam bentuk mathematical. Macam mana? I dia menjadi 0.45 of its initial value. So I dia sama dengan berapa? 0.45 I naught. Very good. 0.545 I naught. Inilah ayat ni. Kena faham ni macam mana nak buatkan dalam bentuk mathematical. Understand? So soalannya tanya the value of R. Tapi kita ada nilai I. So I, kita tahu formula I sentiasa sama. I sama dengan I naught eksponen negatif T over RC. So C ada? Ada. R ada? C ada. R kita nak cari. R nak cari. T ada tak? Ada, 60 mikro. I dengan I naught ada tak nilai? Boleh, kita gantikanlah. So I sama dengan 0.45 I naught is equals to I naught. So apa saya boleh buat? Eksponen negatif T over RC. So apa saya boleh buat? Saya boleh potonglah. So yang ini ada nilai, yang ini ada nilai. So nak cari R saja. So macam mana saya nak hilangkan eksponen? Ln. Okay, so settle lah. So ni saya cancelkan I naught. So ln kan dua-dua belah. So dapat turunkan yang ini. So dapat nilai R nya 25 ohm. Yang penting tadi yang statement tadi awak boleh keluarkan dalam bentuk equation. Understand? Alright, so next question adalah the time constant. Tau macam nak cari? RC. So dah tahu tau is equals to RC. Masukkan saja formula. Next question adalah the value of Q, the charge on the capacitor at T sama dengan kosong. T sama dengan kosong maksudnya berlaku proses apa tadi? Charge-nya adalah fully charged, betul tak? Q-nya adalah sama dengan Q naught, isn't it? So Q naught-nya adalah is equals to CV naught. CV naught dia dah bagi, C pun dia dah bagi. So boleh tak cari Q naught? Boleh. Next question adalah the value of Q at T sama dengan 100 microsecond. So masa dah ada. Okay, so Q sama dengan Q naught eksponen negatif T over RC. Kenapa saya guna formula ni?
Proses apa ni formula ni? Discharging. So Q kita nak cari, Q0 kita dah ada, T dia dah bagi 100 mikro, RC pun kita dah ada, iaitu tau kita tadi. Boleh cari? Boleh, tak ada masalah. So masukkan sahaja dalam formula. Alright, so dapat jawapan. Ya, yang dapat jawapan tu tekan pada kalkulator, saya tak tahulah betul ke tidak. Itu pun ada yang masalah. Tekan kalkulator salah. Astaghfirullah. Tanda korang punya paper, pening kepala. Aduh. Faham? Faham. Alright. So, ada soalan? Tak ada? Tak ada Okey, so buat tutorial, masa ada lagi.